Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam #09education, #Perlis Go Digital. Tajuk saya, satu kajian menulis dan menghurai faktor perubahan kelok ADAS daripada pokok ajaib oleh pelajar 6A1 Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi. Oleh saya, Hayati binti Arifin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Alwi. Abstrak. Okey, pertama, tujuan untuk meningkatkan peratus pencapaian dalam peperiksaan ekonomi semester 2. Seterusnya, tinjauan awal didapati beberapa kelemahan pelajar yang ditemui semasa melukis kelok. Seterusnya, faktor kajian iaitu meningkatkan kemahiran melukis dan menghurai perubahan kelok ADAS, yang mana saya menggunakan pokok ajaib iaitu pelajar perlu melukis 5 kelok dan menghurai menggunakan pokok kelok. Seterusnya, selesai aktiviti, dapatan pasca ujian menunjukkan peningkatan markah. Dapatan soal selidik menunjukkan responden bersetuju bahawa aktiviti tersebut seronok. Dapatan temu bual menunjukkan maklum balas yang positif terhadap tindakan yang dilakukan. Akhirnya, import aktiviti pokok ajaib menarik minat pelajar. Pelajar berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendapat A dan boleh diaplikasikan dalam mata pelajaran lain. Okey, refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Keputusan pra-ujian bab 3 sangat menyedihkan saya kerana seorang pelajar mendapat 0 markah dan 3 pelajar yang lain mendapat markah yang sangat rendah. Pelajar-pelajar menyatakan bahawa mereka faham ketika saya mengajar, tetapi sebenarnya mereka tidak boleh menjawab soalan dengan baik. Okey, kelemahan yang ditemui oleh saya di antaranya seperti yang terdapat pada abstrak, saya ulas balik dekat sini, iaitu kelemahannya tersalah kelok, iaitu pelajar perlu melukis kelok ADAS, tetapi ada pelajar yang melukis kelok kaedah J sama dengan W dan kaedah Y sama dengan AE ataupun AE sama dengan pendapatan negara, dan terlalu banyak kelok, tersalah kelok. Kelemahan yang lain, tiada unit, tiada label paksi dan huraian tidak lengkap. Seterusnya, fokus kajian ialah kemahiran melukis kelok ADAS ataupun bahasa penuhnya permintaan agregat, penawaran agregat, dan menghurai faktor perubahan kelok oleh pelajar 6A1 SMK Syed Alwi. Objektif kajian saya iaitu objektif umum, meningkatkan pencapaian peratusan dalam peperiksaan STPM Ekonomi Penggal 2. Objektif khusus ada 3. Pertamanya, melukis 5 kelok perubahan ADAS daripada pokok ajaib. Okey, yang kedua, menghurai 1 faktor perubahan ADAS daripada pokok ajaib. Okey, yang ketiga, meningkatkan pencapaian pelajar supaya mendapat 10 markah untuk huraian kelok ADAS. Okey, seterusnya kumpulan sasaran saya. Okey, terdapat 11 orang pelajar dekat sini, di mana daripada 11 pelajar ni 2 pelajar telah melanjutkan pelajaran dan tinggal 9 pelajar sahaja, iaitu 4 pelajar lelaki dan 5 pelajar perempuan. Istimewanya mereka ini iaitu 9 pelajar mempunyai pangkal nama huruf A, dan saya pernah kata dekat mereka, kamu mesti dapat A sebab nama kamu ada huruf A, iaitu nama mereka ialah Aina, Anis, Auni, Syafiqah, Aisyah, Afiq, Asraf, Amir Firdaus dan Amir Akmal. Tahap pencapaian mereka sederhana dan lemah. Okay, seterusnya, pelaksanaan kajian. Analisis tinjauan masalah ada 4. Pertama, kaedah pemerhatian. Kedua, ujian pra dan ujian pasca. Ketiga, soal selidik. Dan keempat, temu bual. Seterusnya,
bahan PDPC aktiviti pokok ajaib. Okey. Tengok kat sini nah, terdapat 2 pokok yang saya pilih, iaitu 2 pokok sederhana yang terdapat di kawasan sekolah saya. Bahan yang lain melibatkan 5 jenis warna, 5 koleksi beg, gunting, gam uhu dan tali, dan juga hadiah untuk tempat pertama, kedua, ketiga dan sagu hati. Okey, semua kos yang terlibat ialah sebanyak RM60 untuk pembelian bahan-bahan yang saya sebutkan tadi. Okey, seterusnya, jom kita belajar aktiviti pokok ajaib. Macam mana tu? Okey, iaitu yang pertama, kemahiran melukis kelok. Pelajar-pelajar perlu mengikut arahan, iaitu arahan saya telah berikan di dalam sebuah beg yang dibekalkan kepada setiap kumpulan. Dalam beg tersebut terdapat beberapa arahan, di mana arahannya ialah pelajar perlu memetik beberapa ranting daripada pokok tersebut. Okey, dan pelajar perlu melukis ranting tersebut kelok di sebelah kanan, iaitu terdapat beberapa kelok yang telah dilukis oleh pelajar. Kalau ikut objektif saya tadi ada 5, tapi pelajar membuat 6. Iaitu pelajar boleh melukis AD boleh berubah, ataupun AS boleh berubah, ataupun AD boleh berubah kecil atau besar, ataupun AD dan AS boleh berubah secara serentak. Itulah kelok-kelok yang telah dihasilkan oleh pelajar daripada ranting kayu. Terusnya, kita lihat pula kepada aktiviti pokok ajaib yang kedua, huraian kelok. Ini objektif saya yang tadi dalam saya sebut dalam objektif, iaitu kemahiran huraian kelok. Okey, huraian kelok. Macam mana huraian kelok? Di mana saya telah membuat daripada warna lekat 5 jenis buah, iaitu buah manggis, buah oreng, buah mangga, buah apel dan pisang. Buah-buah ini saya gantung kepada 2 pokok yang saya pilih di kawasan sekolah, dan setiap kumpulan perlu memetik 1 jenis buah sahaja. Okey, misalnya pada paparan gambar saya, iaitu Anis dan juga Auni, di mana dia telah memetik buah yang diarahkan oleh soalan, iaitu buah apel. Dan setelah mereka memetik, mereka perlu melukis. Mereka telah mencantumkan setiap buah-buah tersebut dalam bentuk huraian. Dalam bentuk huraian. Dan huraian ini mestilah betul mengikut konsep yang telah diajar oleh guru. Dan sekiranya huraian tersebut betul, pelajar telah menjawab objektif ketiga, iaitu mendapat 10 markah. Okey, seterusnya, aktiviti perbentangan dan penilaian. Macam mana? Okey, kita saksikan pelajar-pelajar saya yang telah melaksanakan aktiviti tadi, iaitu kelihatan gambar, iaitu Ashraf dan Akmal membentangkan tajuk. Seterusnya, kumpulan Afiq dan juga Amir Firdaus, dan akhir sekali kita saksikan gambar mereka, iaitu semua kumpulan telah berjaya membentang dengan baik, terbaik. Okay, seterusnya dapatan kajian. Okey, dapatan kajian. Okey, perbandingan markah pra-ujian dengan pasca ujian. Kita lihat terdapat 9 responden. Saya bergerak pada responden yang keempat. Keempat iaitu markah pra-ujian 0 markah. Kemudian soalan yang sama, saya buat ujian semula, berlaku peningkatan sebanyak 44 markah. Beza dia ialah 44 markah. Okey, seterusnya kita tengok responden 7. 40 markah telah meningkat paling tinggi, 82 markah, iaitu 42 markah. Okey, ini dibuktikan melalui graf. Okey, graf perbandingan pra dan pasca ujian. Terdapat pra ujian dan pasca ujian. Kita lihat warna biru pra ujian dan warna oranye pasca ujian. Kita tengok responden 4, kosong. Kosong nah. Kemudian telah meningkat kepada 44. Dan saya nak tunjuk juga responden 7 tadi. 44 markah meningkat kepada 82. Keseluruhannya aktiviti ini telah menunjukkan peningkatan. Cadangan kajian seterusnya. Aktiviti pokok ajaib ini dapat aplikasikan dalam mata pelajaran lain. Kedua, perkongsian ilmu untuk meningkatkan minat terhadap mata pelajaran ekonomi.
Ketiga, perlu diteruskan kerana menarik dan tidak membosankan. Okey, seterusnya, perkongsian ilmu pokok ajaib. Okey, pertama, perkongsian pokok ajaib yang pertama, ceramah kajian tindakan di mana saya sendiri telah dijemput oleh beberapa buah sekolah untuk menyampaikan ceramah tentang kajian tindakan dan juga saya menerapkan tentang pokok ajaib. Seterusnya, dalam mesyuarat panitia peringkat negeri Perlis, saya telah dijemput untuk menyampaikan perkongsian ilmu ini, iaitu di mana dihadiri oleh pegawai-pegawai jabatan, penolong kanan tingkatan 6, penolong core curriculum dan ketua-ketua unit setiap mata pelajaran. Seterusnya, perkongsian iaitu saya sendiri telah menjadi jurulatih utama kajian tindakan negeri dan juga di peringkat sekolah, dan di sekolah saya telah menjalankan kajian tindakan dan saya telah membukukan dalam jurnal penulisan kajian tindakan tahun tersebut. Seterusnya, terdapat 2 gambar, iaitu gambar saya dengan pelajar saya yang bernama Jamilah dan pelajar saya yang bernama Fadwa, di mana 2 pelajar ini telah memilih saya tahun lepas sebagai tokoh untuk melaksanakan inovasi bagi tajuk kerja khusus sejarah. Dan gambar yang seterusnya pada tahun ini, ini pelajar saya Aina. Dia telah berjumpa dengan saya dan minta saya iaitu memilih saya untuk menjadi tokoh bagi kerja khusus sejarah untuk tajuk tokoh. Seterusnya, untuk yang pokok ajaib tahun berikutnya, bukan setakat pelajar saya tadi saja tahu, tapi saya juga telah melaksanakan untuk pelajar tahun 2020 kepada pelajar yang berbeza tapi tajuk yang sama, dan telah dilakukan pemantauan oleh pegawai-pegawai jabatan dan juga 4 orang guru daripada Amerika Syarikat, iaitu melalui program LRTT, iaitu Limited Resource Teacher. Satu lagi ialah training, iaitu melalui pembelajaran abad ke-21. Kejayaan yang membanggakan saya. Okey, yang pertama, saya telah dianugerahkan guru inovatif pada tarikh 22/4/2019. Okey, ini ialah sijil saya dan ini ialah pelajar saya iaitu Amir Firdaus yang mendapat A dalam ekonomi dan salah seorang daripada top 10. Dan seterusnya, pencapaian ikut tujuan sama yang asal saya tadi dalam ekspres, pencapaian dalam keputusan peperiksaan saya meningkat daripada 67% kepada 100%. Okey, dan seterusnya pelajar-pelajar saya berjaya semuanya 9 orang tadi mendapat ekonomi lulus 100% dan berjaya memasuki universiti UKM, USM, UUM, UMT dan UPSI. Sangat membanggakan saya. Dan saya juga telah memberi penghargaan kepada mereka yang mendapat A dan B, iaitu dalam bentuk wang tunai RM50, RM40 dan RM30, dan saya telah membelanjakan mereka semua dekat satu restoran yang pelajar-pelajar suka, iaitu dekat restoran The House. Akhirnya kita telah sampai di penghujung, iaitu pembelajaran PDPC. Sebenarnya ia telah meninggalkan nostalgia yang sangat mendalam kepada pelajar-pelajar. Moga ilmu ini memberi manfaat kepada semua. Usaha untuk A, cikgu sayang semua anak-anak ekonomi cikgu. Terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Cikgu sayang kamu semua. Sekian, terima kasih.